Ya, kalau segi PKPB ni saya tak ada isu lah. Memang PKPB ni perlu untuk keadaan yang tertentu seperti di Selangor, Putrajaya, KL sekarang ni. Tak ada isu. Cuma yang penambahbaikan saya rasa yang boleh dilakukan oleh kerajaan adalah untuk mengkaji tingkah laku manusia, iaitu menggunakan pakar tingkah laku atau behavioral scientist untuk mengkaji tingkah laku manusia. Sebab sudah sekian lama kita mengenakan SOP, akan terjadi apa yang dipanggil sebagai SOP fatigue ataupun keletihan dengan SOP. Jadi apabila keletihan dengan SOP ni timbul, maka kepatuhan kepada SOP akan berkurangan kelamaan. Ini adalah lumrah manusia. Jadi apa yang perlu kerajaan lakukan adalah untuk mengkaji apa yang boleh dilakukan supaya pematuhan kepada SOP itu menjadi suatu kebiasaan hidup, suatu norma hidup baru. Sebab itu bukan norma hidup biasa kita. Kita tidak pakai pelitup muka sebelum ini. Sebelum tahun ini saya rasa tak ramai yang pakai pelitup muka kecuali doktor lah di kerja di hospital dan jururawat dan sebagainya. Kedua, kerajaan perlu meletakkan suatu sistem yang dipanggil syndromic surveillance system. Saya dah beberapa kali dah mengesyorkan suatu sistem ni diletakkan di semua klinik kesihatan yang mempunyai akses kepada internet di seluruh negara. Ini adalah suatu sistem yang akan membolehkan kita, kalau dianalisa secara real time data tersebut oleh CPRC, oleh KKM, ia akan memboleh kita menjadi proaktif dalam menangani wabak ini, bukan reaktif. Sebab pendekatan sekarang adalah reaktif. Apabila kes timbul, baru kita buat pengesanan kontak dan sebagainya. Jadi kalau proaktif, memang maksud sekiranya terdapat suatu peningkatan respiratory illness ke apa yang luar biasa di sesuatu daerah, suatu lokaliti, maka pasukan akan pergi kepada daerah tersebut untuk melakukan pengesanan kontak secara agresif, walaupun tidak ada kes, mengesan dan menguji dan sebagainya, supaya ia boleh dibendung sebelum ia menular dengan banyak pada masyarakat. Jadi kita tak lakukan ini. Jadi saya rasa pendekatan seperti yang lain, seperti menggunakan big data dan sebagainya, belum lagi dioptimalkan dengan sepenuhnya. Walaupun ini adalah satu pendekatan yang telah digunakan di Korea Selatan, digunakan di Taiwan dengan amat berkesan lagi sekali. Sebab mereka boleh menjejaki kontak sesiapa yang ada itu dengan menggunakan pendekatan big data yang orang kata intrusif, yang memang kalau dari segi orang yang takut tentang privacy ni, yang mungkin rasa ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi sebenarnya untuk tujuan mengesan kontak apabila dalam wabak yang begitu meluas seperti ini adalah sesuatu yang amat berkesan sekali. Jadi contoh tu sudah ada di mana ia boleh digunakan dengan begitu berkesan. Kalau di negara China tu memang mereka dah lama dah gunakan big data ni. Cuma di negara China undang-undangnya lain sedikit daripada Korea Selatan dengan Taiwan. Jadi saya rasa ini ada pendekatan yang boleh kita gunakan untuk masa hadapan. Jadi kerajaan perlu lebih mengambil langkah proaktif lah daripada sekarang ni reaktif ya. Dan SOP fatigue tu, kita mesti tackle SOP fatigue tu. Sebab wabak ni akan berada dengan kita untuk setahun lebih lagi, saya rasa. Lagi, Jadi bukannya setakat 2-3 bulan lagi. Jadi SOP fatigue ni lama kelamaan akan timbul. Dan kita perlu gunakan behavioral scientist, kita perlu gunakan pakar tingkah laku. Bukan saja pakar epidemiologi seperti saya dan tapi pakar tingkah laku.